Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 21 Januari 2021. Anda bersama saya Akmal Saleh. Dan saya Maria Suji. Ini antara paparan utama malam ini. Menyedari kesulitan yang sedang dihadapi rakyat akibat pandemik COVID-19, Kerajaan Negeri Sarawak sekali lagi tampil dengan pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0. Matlamat meringankan beban rakyat BKAS 5.0 membabitkan kos RM405 juta, menyaksikan pemberian diskaun bayaran bil dan sewa yang dipanjangkan sehingga 6 bulan. Pengguna domestik, komersial dan industri akan diberi diskaun antara 5 hingga 25% ke atas bil elektrik dan bil air bermula Januari hingga Jun 2021. Kerajaan Negeri Sarawak telah memutuskan untuk membantu rakyat pada keseluruhannya menerusi beberapa pendekatan penting bagi meringankan beban rakyat. Diskaun bagi bil elektrik akan memberi manfaat kepada 642,000 isi rumah dan kos keseluruhan berjumlah 166.2 juta ringgit. Pengguna domestik, komersial dan industri akan diberi diskaun 5% hingga 25% ke atas bil elektrik bulanan mulai Januari hingga Jun 2021. Diskaun ini akan memberi manfaat kepada 642,000 isi rumah di seluruh Sarawak. Kos keseluruhan diskaun bil elektrik ini berjumlah 166.2 juta dan ini akan dibaiki oleh Kerajaan GPS Sarawak. Manakala bagi diskaun bil air akan memberi manfaat kepada lebih daripada 568,000 isi rumah dengan keseluruhan berjumlah 31.5 juta ringgit. Pengguna domestik, komersial dan industri akan diberi diskaun 10% hingga 25% ke atas bil air bulanan mulai Januari hingga Jun 2021. Diskaun ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 568,000 isi rumah di seluruh Sarawak. Kos keseluruhan diskaun bil air ini berjumlah 31.5 juta ringgit juga akan dibaiki oleh Kerajaan Sarawak. Diskaun ini adalah salah satu dari 11 inisiatif di dalam program bantuan khas Sarawak Kusayang 5.0 BKSS 5.0 yang telah diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Sarawak turut mengumumkan untuk memberi potongan sebanyak 50% sewa skim Perbadanan Pembangunan Perumahan Sarawak HDC yang akan memanfaatkan lebih daripada 3,200 penyewa skim itu. Diskaun 50% sewa skim perumahan HDC akan dilaksanakan mulai Januari hingga Jun 2021. Langkah ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 3,200 penyewa skim perumahan HDC di seluruh Sarawak. Kos keseluruhan diskaun ini dianggar melebihi 3 juta. Selain itu, kata Abang Johari, cukai tanah bagi tahun 2021 turut mendapat diskaun sebanyak 30%. 30% untuk pembayaran cukai tanah bagi tahun 2021 akan memberi manfaat kepada lebih 52,400 tempat kediaman, pusat komersial dan industri, peladangan skala besar dan lain-lain kemudahan awam. Langkah ini akan mengurangkan beban rakyat dan akan melibatkan kos berjumlah 11.8 juta ringgit.
Dalam inisiatif BKSS 5.0, nasib perusahaan kecil dan sederhana terus mendapat perhatian kerajaan. Malah dengan pelaksanaan skim pinjaman industri kecil dan sederhana SPIKS, pemain PKS diyakini mampu mengangkat semula perniagaan yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Bantuan tersebut merupakan langkah bagi membantu aliran tunai dan mengurangkan beban kewangan PKS. Pengerusi Dewan Usahawan Bumiputera Sarawak, Datuk Abang Hilmi Ikhwan, menyambut baik usaha kerajaan dalam meringankan beban pemain industri. Untuk peminjam-peminjam daripada kerajaan negeri yang melibatkan amount antara RM20,000 hingga RM250,000 bagi usahawan-usahawan SPIKS. Jadi ini ini baik untuk usahawan SPIKS, tetapi bagulah terima kasih dengan kerajaan Sarawak kerana saya lihat pengecualian sewa kepada IKS yang beroperasi di premis kerajaan negeri Sarawak. Ini banyak boleh membantu usahawan-usahawan kita pada tahun ini. Sementara itu, pakej bantuan BKAS 5.0 nyata memberi kelegaan kepada rakyat di Sarawak. Beberapa diskaun yang diteruskan diakui mampu meringankan beban rakyat. Amat bersyukur kerana Ketua Menteri Sarawak telah pun memberi pengurangan sebanyak 50% sehingga bulan Jun nanti. Lebih-lebih lagi kepada orang yang telah pun berkeluarga dan sekiranya terdapat seorang saja ahli keluarga yang bekerja, mungkin dapat mengurangkan bebanan mereka. Bukan itu sahaja, malah ada di antara mereka telah pun mempunyai perancangan jangka panjang dalam memanfaatkan bantuan diberikan oleh kerajaan negeri. Pengecualian pembayaran lesen-lesen perniagaan itu sangat membantu kami peniaga-peniaga kecil. Dengan pengecualian tersebut sangat membantu kita untuk mengembangkan lagi perniagaan kita di samping kita ada lebihan wang yang boleh kita gunakan. Kerajaan Sarawak meneruskan pemberian diskaun bil elektrik dan air bulanan bagi tempoh Januari hingga Jun 2021. Ia melibatkan pengguna domestik, komersial dan industri yang menikmati diskaun 5 hingga 25%. Diskaun bil elektrik melibatkan kos RM166.2 juta akan memberi manfaat kepada 642,000 isi rumah di seluruh Sarawak. Sementara diskaun air melibatkan kos RM31.5 juta akan memanfaatkan 568,000 isi rumah di seluruh negeri. Sekian laporan Odin Ketani bersama juru kamera Fikri Razak untuk TVS Kuching. Kembali. Negara-negara anggota ASEAN boleh mempertimbangkan pelaksanaan undang-undang berkaitan data privasi dan hak pengguna yang dapat diaplikasikan pada setiap entiti digital di rantau ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata platform digital kini dilihat sebagai medium yang perlu digunakan dengan penuh bertanggungjawab. ASEAN could also consider stronger legislations pertaining to hate speech that, among others, compels digital platform to remove or and mete out punishment for any speech willfully promoting violence and attacks, be it verbal or physical, including but not limited to harassment and threats against a person or person based on their race, gender, religion, sexual orientation, disability, or nationality. Kata Muhyiddin,
ASEAN boleh melaksanakan beberapa inisiatif dalam usaha mengukuhkan keselamatan cyber seperti pengumpulan dana serta menubuhkan satu platform khas yang dapat menghubungkan perniagaan kecil dan sederhana di rantau ini. Penularan pandemik COVID-19 yang menjejaskan dunia sejak awal tahun lepas terbukti telah mempercepatkan pertumbuhan ekonomi digital di Malaysia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata keadaan telah mengalami perubahan secara drastik pada setiap hari dan ada masanya berlaku setiap jam. Justeru menyedari kepentingan itu, kerajaan telah mengenal pasti ekonomi digital sebagai antara bidang pertumbuhan ekonomi utama. Ini bagi mencapai komitmen memajukan Malaysia sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan mampan selain memastikan pengagihan secara adil dan saksama dalam kalangan penduduk, etnik dan wilayah. We will drive forward the promise of shared prosperity for all by focusing on empowering Malaysians with digital skills, enabling digitally powered businesses and driving digital investments. Selain itu, Perdana Menteri juga percaya bahawa pandemik COVID-19 telah memberi lonjakan di luar jangka bagi membolehkan kalangan negara-negara anggota ASEAN mempercepatkan usaha digital masing-masing. State that AEC 2025 will aspire to propel ASEAN towards a digitally enabled economy that is secure, sustainable and transformative, and to further leverage the ICT for an innovative, inclusive and integrated ASEAN. Malah tidak dinafikan lagi bahawa ASEAN telah mencatat perkembangan dalam persekitaran digital walaupun tahapnya mungkin berbeza bagi setiap kawasan atau negara anggotanya. Sementara itu, ASEAN perlu mencari pendekatan secara kolektif untuk mengekang jenayah cyber rentas sempadan. Kata Muhyiddin, ia penting sebagai menyokong kesediaan rantau ini untuk muncul sebagai blok ekonomi digital berdaya saing pasca COVID-19. Jelas beliau, cabaran utama yang dihadapi kumpulan serantau dalam bidang cyber adalah untuk terus berada di hadapan dalam dua bidang utama iaitu mengekang jenayah cyber dan menuju kemajuan ekonomi digital. Tegasnya, Malaysia menyedari bentuk jenayah cyber rentas sempadan dan cabaran untuk membawa penjenayah cyber ke muka pengadilan kerana ia memerlukan pendekatan serantau yang selaras dan bersepadu. We must be mindful that cyber threats are rapidly changing and encroaching into every sphere of our lives, including how we communicate, how we work, how we conduct online transactions, how we carry out purchases, and even how we defend our national security. They have also become more sophisticated, complicated, and transboundary in nature. In this regard, ASEAN member states can no longer operate and work in isolation. Pada masa yang sama, tambah beliau, ASEAN secara berterusan membincang dan menyuarakan sokongannya terhadap suatu set peraturan antarabangsa, norma dan prinsip dalam tingkah laku yang bertanggungjawab mengenai ruang cyber. Ini adalah bagi membina persekitaran digital yang selamat dan boleh dipercayai. Malaysia komited dalam memastikan aliran data rentas sempadan yang selamat dalam mewujudkan ekosistem e-dagang dalam kalangan negara ASEAN menerusi inisiatif di bawah kerangka tadbir urus data digital ASEAN. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, selain kerangka kerja tersebut, Malaysia juga akan terus menyokong forum perlindungan data privasi dan perkembangan klausa kontrak model ASEAN. Negara ini akan memberi komitmen penuh bagi mempromosikan pengembangan program pensijalan keselamatan cyber profesional untuk ASEAN dalam membantu mewujudkan keselamatan cyber bertaraf dunia. Cyber Security Malaysia, an agency under the Ministry of Communications and Multimedia Malaysia, has established a local cybersecurity professional certification scheme known as the Global Accreditation Cybersecurity Education Scheme, or in short, Global ACE, which Malaysia would like to offer to ASEAN member states.
Bagaimanapun, jelas Saifuddin, masih banyak yang perlu dilakukan untuk menjadi blok ekonomi digital kompetitif dan bersepadu, terutama ketika dunia masih berdepan krisis pandemik COVID-19. Biarpun negara-negara ASEAN masih mencari landasan yang sesuai dalam memulihkan ekonomi dan transisi ke arah norma baharu, katanya, Pelan Induk Digital 2025 ASEAN akan mendorong rantau ini melalui perkembangan digital terutama untuk 5 tahun akan datang. Orang ramai diingatkan berwaspada dengan kewujudan taktik penipuan yang bertujuan mengambil alih akaun aplikasi pesanan WhatsApp pengguna. Taktik berkenaan menggunakan pelbagai hela bagi memperdaya pengguna supaya menyerahkan kod pengesahan 6 digit yang diterima daripada pihak perkhidmatan berkenaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam kenyataan mendedahkan pengguna yang terperdaya boleh menyebabkan akaun WhatsApp mereka diambil alih oleh skamer. Sehubungan itu, SKMM menggesa pengguna agar berwaspada terhadap permintaan kod pengesahan 6 digit WhatsApp daripada mesej orang yang dikenali atau sebaliknya oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai kaki tangan perkhidmatan aplikasi itu. Pengguna yang menjadi mangsa boleh membuat aduan dan laporan berhubung pencerobohan atau pengambilalihan akaun kepada Balai Polis berhampiran. Laporan juga boleh dibuat kepada SKMM menerusi saluran portal aduan MCMC. Satu kematian baru dilaporkan pada Khamis melibatkan seorang lelaki berusia 51 tahun di daerah Miri. Ia menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 22 kes. Korban terbaru itu merupakan kes ke-2546 yang dimasukkan ke Hospital Miri pada 18 Januari lalu kerana mengalami kesukaran pernafasan dan kes mempunyai penyakit buah pinggang tahap akhir. Di Malaysia hari ini merekodkan 3,170 kes baru, menjadikan jumlah kumulatif setakat ini sebanyak 172,549 kes. Sementara itu, Sarawak mencatatkan 132 kes positif baharu COVID-19 yang dikesan di 9 daerah. Daerah Sibu terus rekod jumlah tertinggi kes, iaitu 62 kes, manakala Kenawit 46 kes. Manakala di Bintulu 12, Miri 5, Kuching 3 kes, Dalat, Lubuk Antu, Serian dan Selangau masing-masing 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 2,702 kes. Setakat ini masih terdapat 8 kluster yang masih aktif di Sarawak. Antaranya kluster Rakut, kluster Jelita, kluster Pasai, kluster Bukit Sekubong, kluster Keranji Tabuan, kluster Stutong, kluster Bah Sayap dan kluster Mador. Semua aktiviti pengimarahan masjid dan surau di bahagian yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ditangguhkan. Perkara berkenaan antara yang diputuskan Majlis Islam Sarawak berdasarkan perkembangan semasa wabak COVID-19 di negeri ini. Malah keputusan itu turut dipersetujui selepas mengambil kira keputusan Kerajaan Sarawak menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak yang melaksanakan PKPB di seluruh negeri selama 14 hari yang bermula 18 Januari hingga 31 Januari 2021. Dalam kenyataan, Majlis Islam turut memaklumkan solat Jumaat dan solat fardu masih boleh dilakukan di masjid atau surau dengan jumlah jemaah yang terhad. Bagi bilangan jemaah yang perlu mengikut kapasiti sedia ada masjid atau surau dengan penjarakan fizikal tidak melebihi 200 orang. Manakala bilangan jemaah solat Jumaat dan solat fardu di Masjid Jamik Negeri Sarawak dihadkan kepada 300 orang sepanjang tempoh PKPB berkuat kuasa. Joe Biden secara rasmi bergelar Presiden Amerika Syarikat ke-46 selepas melakukan upacara angkat sumpah di bangunan Kapitol dengan kawasan ketat. Kebiasaannya acara 4 tahun sekali itu dihadiri ratusan ribu rakyat, tetapi tahun ini ia diadakan tanpa kehadiran ramai. Menerusi perkongsian daripada koresponden TVS Alfian Zaini, upacara berlangsung dengan suasana norma baharu adalah ekoran daripada penularan wabak COVID-19. Seramai 25,000 anggota pasukan pengawal turut dikerahkan mengawal keselamatan di Washington DC.
keadaan di ibu negara Amerika Syarikat buat masa ini, walaupun saya tidak berada di situ buat masa ini, adalah sangat terkawal di mana lapisan keselamatan telah dipertingkatkan. Kawasan upacara di antara bangunan Kapitol dan juga bangunan Monumen Nasional diperketatkan tahap keselamatannya dengan 4 lapisan pagar. Pihak media juga terpaksa melalui 4 lapisan pagar tersebut untuk sampai ke kawasan upacara. Secara lazimnya ia pada tahun-tahun ataupun penggal-penggal yang sebelumnya, upacara ini dijalankan dengan penuh kemeriahan di mana kawasan tersebut dibanjiri dengan rakyat-rakyat Amerika Syarikat dari seluruh pelosok negara menghadiri upacara peralihan kuasa ataupun angkat sumpah tersebut. Tapi yang uniknya, kebanjiran manusia yang lazimnya kita saksikan dalam upacara tersebut digantikan dengan bendera-bendera yang disusun rapi di kawasan padang antara bangunan Kapitol dan juga Monumen Nasional tersebut. Seolah-olah bendera tersebut dipegang oleh penonton-penonton yang ramai. Walaupun kecil-kecilan, kita akan dapat merasakan kemeriahan apabila berkibarnya bendera-bendera tersebut. Biden menjadi Presiden Amerika tertua pada usia 78 tahun dan penglibatannya dalam arena politik Amerika selama 50 tahun berbaloi selepas dipilih menjadi pemimpin baharu negara itu. Terdahulu, Kamala Harris juga mengangkat sumpah sebagai timbalan Presiden yang baharu. Harris turut mencipta sejarah apabila menjadi timbalan Presiden wanita pertama Amerika. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Penantian 2 jam yang membuahkan hasil apabila seekor buaya jantan berukuran kira-kira 9 kaki berjaya ditangkap oleh pasukan pemburu buaya Semarahan ketika melakukan operasi pemburuan di Sungai Kampung Meranik pada Khamis. Penangkapan reptilia itu sekaligus meningkatkan jumlah tangkapan kepada 7 ekor setelah 4 hari operasi pemburuan dilakukan. Menurut Ketua Pasukan Wan Mazlan, buaya jantan itu telah termakan umpan yang dipasang pasukannya. Katanya sepanjang operasi itu sebanyak 9 umpan dipasang bagi memburu haiwan terlindung berkenaan. Bagaimanapun, kata Wan Mazlan, pihaknya akan meneruskan operasi pemburuan sehingga hujung minggu ini ekoran semua buaya yang ditangkap setakat ini bukan buaya yang dikatakan sebagai pemangsa peristiwa berdarah awal bulan lalu. Rokok tidak bercukai yang bernilai hampir RM50,000 dirampas dalam op landai COVID-19 pada Rabu. Menurut Komander Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5, ACP Syamsul Kasim, pemeriksaan dilakukan ke atas sebuah premis tidak bernombor di Court Road, Pekan Bintangor. Polis mendapati premis tersebut menjadi stor penyimpanan pelbagai jenis dan jenama rokok. Manakala pemeriksaan premis kedua yang merupakan kedai runcit dipercayai dimiliki oleh pemilik stor sebelumnya, turut menemui pelbagai jenis dan jenama rokok yang dipercayai tidak bercukai di bawah Akta Kastam 1967. Ekoran itu pasukan serbuan bertindak merampas rokok yang dianggarkan bernilai RM47,184. Suspek berusia 61 tahun itu turut ditahan untuk tindakan dan siasatan lanjut. Baik, kita beralih kepada perkembangan sukan. Skuad Kuching City FC tanda tangani 3 pemain baru sebagai persiapan untuk mengharungi kancah Liga Perdana pada musim ini. Menurut Ketua Jurulatih Kuching City FC, Irfan Bakti, kehadiran 3 pemain berkenaan akan melengkapkan senarai 28 pemain selain optimis untuk melayakkan pasukan Kuching City FC ke Liga Super pada musim depan. 3 pemain tersebut terdiri daripada Elton Ferreira bekas import Kelantan United FC, sementara Muhammad Rafiq dan Muhammad Badrol masing-masing bekas pemain UKM pada musim lalu. Dalam pada itu, Irfan turut memaklumkan beliau akan bersama dengan pasukan Kuching City FC pada Khamis 21 Januari 2021 selepas hampir 2 minggu menjalani pelaksanaan perintah kuarantin ketika dalam memasuki negeri Sarawak. Baik, laporan itu tadi mengakhiri utama TVS malam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di saluran 122 Astro. Saya Ekma Saleh dan saya Maria Suji. Salam hormat dan selamat malam.